Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam biru warna. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan tugasan kumpulan yang berkaitan situasi dan kronologi COVID-19 di Malaysia. Saya, Farah Nabiha binti Rosaidi, 272960, akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan terhadap pandemik COVID-19 di Malaysia. Pandemik COVID-19 adalah wabak penyakit berjangkit terbesar yang pernah melanda negara kita, Malaysia, sejak Spanish Flu 1918 yang mengorbankan 34,644 orang atau 1% daripada penduduk Tanah Melayu pada ketika itu. Pada tahun 1999, wabak virus Nipah membunuh 105 rakyat Malaysia, manakala wabak SARS pada tahun 2003 hanya meragut 2 nyawa. Pandemik COVID-19 yang berterusan setakat ini telah meragut lebih 30,000 nyawa rakyat Malaysia setakat 22 November 2021. Terdapat 2 gelombang kes COVID-19 di Malaysia. Gelombang yang pertama, terdapat 22 kes yang berlaku dari 25 Januari hingga 15 Februari tanpa kematian dan pemulihan penuh semua kes. Gelombang kedua pula yang berterusan yang bermula pada 27 Februari menunjukkan kes dalam beberapa kluster. Yang terbesar adalah kluster Tabligh Seri Petaling dengan kadar jangkitan 6.5% dan membentuk 47% daripada semua kes di Malaysia. Selepas itu, kluster lain muncul daripada perhimpunan besar-besaran tempatan dan kes import rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara. Pekerja sektor perkhidmatan kesihatan mempunyai resiko jangkitan yang tinggi akibat pendedahan harian dan pengurusan COVID-19 di hospital. Bagaimanapun, 70% daripada mereka dijangkiti melalui penularan komuniti dan bukan semasa mengendalikan pesakit COVID-19. Dalam kumpulan yang terdedah, insiden COVID-19 adalah tertinggi dalam kalangan kumpulan umur 55 hingga 64 tahun. Dari segi kematian, 63% dilaporkan berumur 60 tahun ke atas dan 81% mempunyai komorbiditi kronik seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Strain COVID-19 yang utama di Malaysia ialah strain B yang ditemui secara eksklusif di Asia Timur, walau bagaimanapun strain A yang kebanyakannya ditemui di Amerika Syarikat dan Australia. Dan juga kita mempunyai strain C yang terdapat di negara-negara di Eropah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Fatin Nuraina Alisha binti Azli, nombor matrik 284638. Pada kali ini saya akan membincangkan tentang COVID-19. Apa itu COVID-19? Menurut ahli virus atau virologi dari Indonesia, iaitu Richard Sutejo, coronavirus merupakan virus umum yang menyerang saluran pernafasan yang akan menyebabkan spektrum gejala daripada sesama biasa kepada radang paru-paru yang teruk. Seterusnya pula, mari kita lihat pada bila, di mana dan bagaimana virus ini boleh tersebar. Pada akhir tahun iaitu Disember 2019, virus ini telah dikesan di Bandaraya Wuhan di China. Ia dikatakan berpunca daripada pasar borong yang menjual haiwan dan makanan laut termasuk gerai-gerai yang menjual kelawar, ular berbisa, organ-organ binatang liar. Pendek kata, ia berpunca daripada sumber haiwan. Sehingga kini, hampir 29,892 kematian telah dicatatkan berpunca daripada COVID-19 di Malaysia. Baiklah, mari kita lihat satu persatu jenis-jenis coronavirus. Pada mulanya, ia terdiri daripada 2 jenis setakat ini iaitu MERS-CoV atau digelar Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus dan SARS iaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Sehingga penghujung 2019, coronavirus yang terbaru telah ditemui di China yang digelar COVID-19. Wabak virus ini mempunyai beberapa gejala iaitu demam, batuk dan kesukaran untuk bernafas. Virus ini mempunyai cara penyebaran yang sama dengan influenza iaitu melalui cecair ataupun titisan nafas daripada batuk atau bersin. Wabak ini mempunyai masa antara permulaan dan pendedahan yang berlaku dalam masa 5 hari, tetapi ia mungkin berlanjutan sehingga 2 minggu. Golongan yang dikatakan mudah dijangkiti adalah warga emas dan individu yang mempunyai masalah kesihatan atau memiliki kelemahan dalam sistem imun. Penyakit ini dikatakan akan mengakibatkan kematian. Pepatah ada mengatakan setiap penyakit pasti ada penawarnya, tetapi pepatah ini tidak boleh dikaitkan dengan virus COVID-19. Hal ini kerana virus ini tidak mempunyai rawatan ubat, tetapi pada 21 Februari 2021, vaksin yang telah dihasilkan oleh kilang di Belgium telah dihantar ke
Malaysia. Oleh itu, setiap rakyat Malaysia dinasihatkan untuk mengambil vaksin mengikut fasa yang ditetapkan. Pada bahagian terakhir adalah bagi pencegahan penularan jangkitan, WHO telah mencadangkan kepada setiap individu untuk membasuh tangan seperti biasa, menutup mulut dan hidung apabila batuk dan bersin dan mengelakkan hubungan rapat dengan sesiapa yang menunjukkan gejala penyakit pernafasan seperti batuk dan bersin. Walaupun tiada rawatan khusus, orang ramai dinasihatkan untuk mengambil vaksin serta kuarantin diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Nama diberi Aimunia Qadira binti Amran, bernombor metrik 270595, ingin membentangkan tentang mengapa atau punca-punca berlakunya wabak COVID-19 ini. Apabila kita bercakap mengenai punca-punca wabak coronavirus atau COVID-19 ini berlaku, pastinya kita akan mendengar pelbagai pandangan dari banyak pihak. Walau bagaimanapun, marilah kita melihat kepada penyebab asas berlakunya virus ini melalui sumber-sumber yang boleh dipercayai. Pertama dan terpenting, menurut laman web The Diagnosa yang diterbitkan oleh seorang pakar kesihatan iaitu Dr. Latif Saad, penyebab berlakunya COVID-19 ini adalah berpunca daripada haiwan seperti kelawar yang dijual di pasar Huanan di Wuhan, China. Pasar basah ini bukan sahaja menjual kelawar, malah ia juga turut menjual makanan basah yang ekstrim seperti ular, serigala, biawak, buaya, musang dan banyak lagi. Menurut Dr. Latif Saad lagi, mengapa kelawar menjadi antara punca utama kepada penyebaran virus COVID-19 ini adalah kerana coronavirus merupakan keluarga virus yang selalu menjangkiti haiwan seperti kelawar, kucing dan unta. Di China, terlalu besar peratusan penduduknya yang mengamalkan makanan-makanan tersebut, terutamanya yang berasaskan dari kelawar dan ular. Sebagai contoh, antara makanan yang berasaskan dari kelawar dan ular ialah sup kelawar, ular masak kicap, katak goreng tepung, ular masak kunyit dan banyak lagi menu-menu lain yang datang daripada daging haiwan ekstrim tersebut. Menurut berita yang diterbitkan di laman web rasmi Astro Awani pada tanggal 13 Februari 2021, para saintis mendakwa bahawa coronavirus yang berkait dengan SARS-CoV-2 COVID-19 mungkin ditemui pada kelawar yang berada di beberapa kawasan di Asia. Mereka juga mendakwa bahawa mereka telah menemukan virus yang hampir sama dengan virus yang menyebabkan COVID-19 pada kelawar yang berdekatan dengan kawasan perlindungan hidupan liar di timur Thailand. Di sini kita dapat lihat dengan jelas bahawa dengan mengamalkan pemakanan yang berasaskan kelawar dapat menyebabkan terjadinya COVID-19 yang mana virusnya berpunca dari coronavirus yang sering menjangkiti haiwan tersebut. Selain itu, menurut laman web rasmi MSTAR yang diterbitkan pada 20 April 2020, punca lain yang menjadi penyumbang kepada berlakunya wabak COVID-19 ini ialah kebocoran makmal di Wuhan yang mana menyimpan sebanyak 1,500 jenis coronavirus yang berbeza, termasuklah virus dari kelawar. Kebocoran makmal tersebut adalah berpunca daripada pintu salah satu peti sejuk yang digunakan untuk menyimpan kesemua virus tersebut pecah. Hal ini secara tidak langsung telah menyebabkan penularan wabak COVID-19 yang berasal daripada kelawar tersebar ke seluruh dunia sehingga meragut jutaan nyawa. Buktinya, setakat hari ini, jumlah kematian disebabkan wabak COVID-19 mencatatkan angka 5.14 juta. Akhir sekali, punca lain yang menyebabkan berlakunya wabak COVID-19 ini ialah gaya pemakanan yang tidak sihat yang diamalkan oleh penduduk di negara China. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan masyarakat Cina di China mengamalkan pemakanan yang berasaskan haiwan-haiwan ekstrim seperti ular, biawak, buaya dan sebagainya yang tidak dicuci dengan bersih semasa proses penyediaan makanan tersebut dibuat. Buktinya, baru-baru ini tular di media sosial tentang video seorang lelaki memakan tikus secara hidup-hidup dan video tersebut telah pun menerima banyak kecaman daripada warga net yang rata-ratanya bercakap mengenai kebersihan. Walau bagaimanapun, video tersebut telah pun dipadam oleh pihak Instagram dan TikTok demi keamanan dan keselesaan sejagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zuraina Bila binti Muhammad Yusof 2736679. Saya akan menyambung pembentangan dengan membicarakan tentang cara-cara penularan wabak COVID-19 dan ia akan menjawab kepada persoalan bagaimanakah pandemik ini merebak dengan begitu cepat. Jadi yang pertama, menurut WHO, virus ini tersebar melalui titisan cecair ataupun droplets yang keluar daripada badan manusia ketika manusia bercakap, berbual
bernafas dan juga bersin. Jadi, itu merupakan aktiviti seharian yang dilakukan oleh seorang manusia yang menyebabkan cecair itu mudah untuk keluar dan terkena pada individu-individu di sekeliling mereka yang belum dijangkiti COVID-19. Ini menyebabkan COVID-19 itu tersebar dengan begitu cepat oleh kerana melalui percakapan sahaja dapat menyebarkan virus tersebut. Jadi yang kedua adalah melalui sentuhan. Apabila seseorang menyentuh secara terus-menerus kepada individu yang belum dijangkiti ataupun individu yang telah dijangkiti tersebut menyentuh mana-mana objek di sekeliling mereka dan individu yang belum lagi terkena COVID-19 memegang objek tersebut, ini akan menyebabkan individu tersebut berpotensi untuk dijangkiti kerana virus itu berada pada permukaan ataupun objek-objek yang telah disentuh tersebut. Dan yang ketiga adalah melalui udara. Apabila titisan tersebut berada di udara, ia akan berada dalam tempoh masa tertentu. Dan apabila individu yang belum dijangkiti itu berada berdekatan di udara tersebut ataupun di persekitaran tersebut, akan menyebabkan mereka juga dijangkiti. Hal ini kerana virus boleh bertahan di udara dalam tempoh beberapa jam mengikut tempoh adaptasi virus tersebut kepada persekitaran mereka. Semakin virus itu boleh beradaptasi, semakin lama tempoh yang mereka boleh hidup di persekitaran ataupun di udara. Jadi disebabkan virus ini boleh tersebar melalui udara, ianya mudah untuk virus ini tersebar meluas ke serata dunia dan juga Malaysia, yang menyebabkan virus ini menjadi satu pandemik dan fenomena terbesar pada masa kini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Mufarah Najla binti Muhammad Fauzi, bernombor matriks 271973. Saya akan sambung pembentangan iaitu mengenai tindakan masyarakat dan juga tindakan kerajaan dalam memerangi wabak COVID-19 di Malaysia. Dalam keadaan yang penuh dengan ancaman kesihatan yang disebabkan oleh COVID-19, masyarakat seharusnya mempunyai rasa tanggungjawab iaitu dalam menjaga keselamatan diri sendiri, juga orang sekeliling. Masyarakat boleh bertindak dengan membuat saringan kesihatan di mana-mana pusat kesihatan yang berdekatan bagi mengetahui status kesihatan mereka, terutamanya untuk mengetahui sama ada mereka telah dijangkiti COVID-19 ataupun tidak. Masyarakat juga seharusnya disiplin dalam melaksanakan segala saranan kerajaan, contohnya dengan menuruti segala prosedur operasi standard ataupun SOP yang telah ditetapkan. Contohnya dengan sentiasa memakai pelitup muka dengan betul, menjaga kebersihan diri, menjaga jarak antara satu sama lain dan sebagainya. Seterusnya, seperti yang kita tahu, vaksin adalah salah satu sumbangan terbesar kepada penurunan kes yang berlaku setiap hari. Hal ini kerana ia membantu untuk meningkatkan tahap metabolisme dalam diri dan dapat mengelakkan daripada dijangkiti COVID-19. Jadi pengambilan vaksin amatlah digalakkan. Pihak kerajaan juga sebenarnya memainkan peranan yang besar dalam mengurangi penularan wabak COVID-19, di mana mereka telah mengambil keputusan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan dan mereka juga bertindak tegas dalam memberikan denda dan juga hukuman kepada mana-mana individu yang melanggar SOP yang telah ditetapkan sepanjang PKP berlangsung. Selain itu, kerajaan juga sehingga ke hari ini masih lagi tidak berhenti, masih lagi memberikan maklumat mengenai isu COVID-19 bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat dan dengan harapan penularan wabak COVID-19 dapat dihentikan. Kesimpulannya, wabak pandemik COVID-19 ini terus memberi impak yang dahsyat terhadap ekonomi, perdagangan dan industri pelancongan di Malaysia. Ia juga telah menjejaskan aktiviti sukan seperti Sukan Sukma 2020, kejohanan berpasukan Asia Squash dan Sukan Olimpik musim panas 2020 terpaksa ditangguhkan sehingga 2021. Walaupun COVID-19 adalah pandemik global, tindak balas kesan wabak itu mungkin berbeza dari satu negara dengan negara yang lain. Hal ini disebabkan berkaitan dengan genetik virus, ciri populasi yang terdedah, tingkah laku penduduk negara dan juga tindak balas negara terhadap krisis ini. Kami membentangkan di sini cabaran dan tindak balas Malaysia terhadap wabak ini dengan harapan dapat berkongsi pengalaman yang boleh menjadi pengajaran kepada orang lain maupun negara-negara yang lain.
Malaysia sebagai sebuah negara yang membangun dengan sumber yang terhad menghadapi cabaran yang semakin meningkat dalam bertindak balas terhadap krisis. Walau bagaimanapun, dengan kerjasama yang baik antara agensi kerajaan dan orang ramai, negara berjaya mengatasi 2 gelombang pertama wabak itu. Sehingga kini, tiada rawatan khusus untuk COVID-19. Di seluruh dunia, banyak ujian klinikal sedang dijalankan untuk mencari ubat dan juga banyak jenis vaksin yang telah dikeluarkan untuk mencegah COVID-19 ini daripada terus merebak. Pada masa yang sama, pengalaman yang diperoleh daripada usaha global dalam menangani COVID-19 seharusnya mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk bersedia untuk mengawal penyakit bagi wabak penyakit baru pada fasa endemik dan juga fasa pandemik di masa akan datang. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.